Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membincangkan soalan kimia kertas 2 bagi kertas peperiksaan percubaan Negeri Terengganu 2020 untuk soalan 7. Okey, kita lihat soalan 7A, Raja 7.1 menunjukkan label pada satu bekas aiskrim. Raja 7.1 itu nyatakan ramuannya iaitu krim, susu tanpa lemak, gula, sunset yellow, perisa vanila dan lecitin soya. Daripada Raja 7.1, nyatakan nama dua bahan tambah makanan yang terdapat pada label tersebut. Okey, sebelum saya sambung baca soalan, just sudah mention bahan tambah makanan. Maksudnya bab ni adalah bab 5 form 5 iaitu bahan kimia kepada pengguna. Okey, saya terus baca soalan. Nyatakan jenis dan fungsi bagi setiap bahan tambah makanan tersebut. Wajarkan penggunaan bahan tambah makanan dengan memberikan satu kebaikan dan satu keburukan. Okey, sebelum kita tulis jawapan di kertas jawapan, kita rangka dulu. Macam mana mau tulis jawapannya ni? Okey, kita tengok macam mana mau rangka. First, kita tengok markah diperuntukkan ada 8 markah. Jadi kita tengok kehendak soalan. Yang mahu dua bahan tambah makanan. Okey, di situ dua markah. Kemudian jenis dan fungsi bagi setiap bahan tambah makanan yang dinyatakan. Maksudnya jenis dua, fungsi pun dua. Jadi maksudnya di sini sudah 6 markah. Dua, dua, dua. Di mana lagi dua markah? Okey, tengok di bawah tu dia bagi tahu satu kebaikan dan satu keburukan penggunaan bahan tambah makanan. Maksudnya di situ pun dua markah lagi. Okey, dapat sudah 8 markah untuk rangka. Okey, kita tengok cadangan jawapan untuk 7A. Okey, di sini saya buat dalam bentuk jadual. Okey, tak buat dalam bentuk jadual pun tak apa-apa. Cuma ini nampak lebih teratur, lebih kemas, lebih senang diperiksa. Kita tengok bahan tambah makanan. Sebenarnya banyak di situ. Cuma saya pilih dua yang paling yakin. Okay, yang pertama, perisa vanila. Jenis bahan tambah makanan ialah ejen perisa. Fungsinya untuk menambahkan rasa untuk menyedapkan makanan. Okey, di situ satu point di perisa vanila, kemudian ejen perisa, satu lagi dengan menambahkan rasa untuk menyedapkan makanan. Dapat sudah 3 di atas tu. Kemudian di bawah lecitin soya. Jenisnya penstabil. Fungsinya menghalang pemisahan emulsi cecair. Okey, 3 lagi. Dapat sudah 6. 2 markah lagi. Kebaikannya membuatkan makanan tahan lebih lama atau menyedapkan makanan atau mencantikkan lagi rupa bentuk makanan. Okey, itu kebaikan. 1 markah lagi. Kemudian keburukan, menyebabkan penyakit seperti kanser. Okey, 1 markah lagi. Okey, selesai 7A. Kita lihat soalan 7B, jadual 7.1 menunjukkan ubat-ubat tradisional dan kegunaannya. Okey, jadual tu ubat tradisional first, lidah buaya. Kegunaannya, jusnya tu digunakan untuk merawat kesan luka dan lecur pada kulit. Kemudian X, kegunaannya membuang angin di dalam badan. Y, digunakan untuk merawat selsema. Nyatakan nama ubat tradisional X dan Y. Okey, soalan ni memang hafal matilah. Kau nak hafal, kau tak boleh jawab soalan ni. Okey, jadi maksudnya, okey, kita tengok cadangan jawapannya. X ialah halia. Okey, halia digunakan untuk membuang angin. Kemudian Y ialah bawang putih untuk merawat selsema. Okey, ini memang fakta lah, tak boleh lari. Okey, kemudian B, 2 Roman, jika luka tidak dirawat dengan baik, ia boleh menyebabkan jangkitan dan menjadi lebih teruk. Jika orang itu dibawa ke klinik, nyatakan jenis ubat yang dipreskripsikan oleh doktor dan nyatakan fungsi ubat tersebut. Okey, dia bagi tahu jangkitan. Ubat moden dalam silibus kita belajar 3 jenis. Analgesik, antibiotik sama ubat psiko kan? Okey. Jadi dia bagi tahu dia mau rawat jangkitan. Jadi sudah tentu jenis ubat ialah antibiotik. Okey, 1 markah. Kemudian kita bagi tahu lagi yang mau nyatakan fungsi ubat tersebut. Jadi fungsinya membunuh mikroorganisma. Okey, selesai soalan B. Kita tengok soalan nombor C. Raja 7.2 menunjukkan formula struktur bagi ejen pencuci A dan B. Okey, ejen pencuci A. Okey, tengok tu. Nampak sudah kan? Ejen pencuci B. Okey. Boleh tahu sah. Kemudian dia beritahu jadual 7.2 menunjukkan 2 set eksperimen untuk membandingkan keberkesanan tindakan pencucian kedua-dua ejen pencuci dalam air liat. Set 1 bahannya 50 isi padu ejen pencuci A dicampurkan dengan 20 isi padu air liat dicampurkan pada kain bertompok minyak. Kemudian set yang kedua 50 isi padu ejen pencuci B dicampurkan 20 isi padu air liat dan kain bertompok minyak. Okey, perbezaan set 1 dengan set 2. Set 1 menggunakan ejen pencuci A, set 2 menggunakan ejen pencuci B. Itu bezanya. Isi padu, air liat semua sama. Hanya jenis ejen pencuci.
Kemudian soalannya berdasarkan formula struktur bagi ejen pencuci dalam Raja 7.2. Kenal pasti ejen pencuci A dan ejen pencuci B. Berdasarkan jadual 7.2, nyatakan pemerhatian bagi set 1 dan set 2, kemudian banding dan bezakan keberkesanan tindakan pencucian bagi kedua-dua ejen pencuci dalam air liat. Terangkan jawapan anda. Okey, ini pun berjela-jela. Jadi kita rancang dulu sebelum kita tulis di jawapan. 8 markah. Okey, jadi yang mau first, nyamakan ejen pencuci A, namakan ejen pencuci B, 2 markah. Kemudian, nyatakan pemerhatian bagi set 1 dan set 2. Kemudian, banding dan bezakan. Okey, di situ namakan A dan B 2 markah. Pemerhatian untuk kedua-dua set 2 markah lagi. Kemudian banding dan bezakan keberkesanan. Maksudnya 4 markah untuk huraian kenapa pemerhatian tu begitu untuk set 1 dan set 2. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Okey, ejen pencuci A ialah deterjen. Memang jelas dah tadi kan, kita selalu lihat. Ejen pencuci B ialah sabun. Jadi pemerhatian set 1, kesan minyak hilang. Okey, dapat 1 markah. Kenapa kesan minyak tu boleh hilang? Ejen pencuci A berkesan dalam air liat. Kenapa? Sebab air liat mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Anion ejen pencuci A bertindak balas dengan ion kalsium atau ion magnesium dalam air liat. Oleh itu, kekat tidak terbentuk. Okey, itu untuk set 1. Dia berkesanlah. Okey. Kemudian pemerhatian set 2 lebih kurang sama, cuma kesan minyak tidak dia tidak hilang, iaitu kekal lah. Kesan minyak tu kekal. Kenapa? Sebab ejen pencuci B tidak berkesan dalam air liat. Air liat mengandungi ion kalsium dan ion magnesium. Anion ejen pencuci B bertindak balas dengan ion kalsium atau ion magnesium dalam air liat. Oleh itu, kekat terbentuk. Okey, dapat 8 markah. Okey, selesai soalan nombor 7 untuk kertas peperiksaan percubaan Negeri Terengganu 2020. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih.